الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sampai dah. Tahu. Baik, keempat perkataan syar'i. Ya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bahasan khilaf yang manakah Nabi Musa mendengar, dan begitulah juga yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar pada malam Mi'raj. Sampai itu. Qala musannif rahimahullah. Bahasan khilaf. Khilaf apa? Khilaf kita bahas ni sifat kalam Allah. Jadi nak royak mana ni? Khilaf ulama kata apa? Nabi Musa mendengar tu kalam hak mana? Kita royak dah kalam ismi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam ma hasala bil masdar. Kita baca bawah ni deh. Pecah kalam tu. Ingat tak tu deh. Bulan lepas ni. Jadi ulama bahas kita ni. Jadi timbul khilaf, perselisihan. Yang manakah Nabi Musa mendengar? Kalam hak mana Nabi Musa dengar tu? Sifat kalam Allah tu kan? Nampak lagi? Nampak lagi? Ataupun kalam yang keluar perkataan tu kan? Ataupun kalam berkata masdar tu kan? Ataupun nafsani tu kan? Itu dia panggil hak mana ada kita lihat kalam depan pun ini. Kata. Begitulah juga yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar. Allah perintah terima semayang tu. Mendengar kalam mana? Mendengar sifat kalam ke? Mendengar kalam nafsani ke? Mendengar berkata tu ke? Atau mendengar perkataan? Jadi empat lah. Ini bahasan siap timbul. Berkata Imam Asy'ari. Ini mazhab tauhid kita ni. Apa lagi? Asy'ariyah. Kita pegang hak ni. Al-Sunnah wal Jamaah ni. Dia kata kena bahawasanya sifat kalam itu harus bahawa didengar akan dia. Dia kata kena sifat kalam Allah tu yang ada pada Allah Ta'ala tak bisu tu, maka hak tu boleh nak dengar. Dapat lagi? Tajuk dengar macam mana tak tulis tu, tapi boleh didengar. Dapat dia kata. Kerana apa? Bahawasanya ia ada. Kerana sifat kalam tadi sifat termasuk sifat ma'ani, sifat yang bahasa ada. Nampak lagi? Boleh didengar. Jangan duk faham dengar macam kita. Dengar macam mana wallahu alam, tapi boleh dengar harus. Maka Nabi Musa sesungguhnya Tuhan menjadikan padanya. Kata Imam Syari kata Allah Ta'ala beri kelebihan kat Nabi Musa. Akan kekuatan yang dengan dia kekuatan tadi mendengar ia kalamnya Allah Ta'ala. Dia boleh dengar. Nampak lagi? Tu dia panggil hak tu pendapat kata boleh dengar. Dengar hak mana? Dengar sifat kalam yang coding tadi ni. Tu dia. Yang bukan bangsa huruf dan suara tu. Kan sifat tu bukan huruf suara.
Tapi Allah beri kekuatan, kata Imam Asy'ari. Ini pendapat ulama. Lagi dia kata boleh dengar sifat kalam tu. Sifat kalam bukan ada suara huruf. Lagi sifat yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tak bisu tu. Lawan bagi bisu tu. Dia kata kena boleh, harus Allah beri kepada Nabi Musa kekuatan untuk mendengar sifat kalam tu sendiri, yang koding itu, yang bukan bahasa huruf suara itu. Ini pendapat dia. Jadi jangan duk baik kata ustaz tu kata gitu. Bukan ustaz tu kata. Ni Ustaz Zamri kata mapuh tu. Saya baca Imam Asy'ari kata baru tahu. Lagi ni bubuh di ustaz cik, bukannya ustaz ni keluar nak tu ambil hujah ke mana? Ustaz ni pun ambil hujah hak Imam Asy'ari. Kita tauhid kita mengikut Asy'ariyah, Maturidiyah. Nampak lagi. Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur. Hak ni pendapat Imam Asy'ari. Nampak lagi. Yang tak membahaskan sifat maknawiyah. Nampak lagi. Imam Abu Mansur dia bahas sifat maknawiyah tu 20 dulu. Dua-dua boleh pakai belaka. Tengok dia kata. Imam Asy'ari kata dengar sifat kalam tu lah. Tu dia. Nak heran apa Allah boleh beri. Serah tu satu. Dan kata Abu Mansur Maturidi satu lagi. Pegangan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita pakai ni hati 40 ni. Kata nak. Dan Abu Ishaq Isra'ini, dia kata apa? Daripada alim ulama Ahlussunnah bahawasanya mendengar kalam Ta'ala itu yang qadim itu tertegah ia. Dia mau kata tak boleh dengar. Abu Ishaq pun kata gitu. Abu Mansur Al-Maturidi pun kata tak boleh. Nak dengar kok mana sifat kalam tu. Ni pendapat dia mau khilaf sama-sama dia mau. Kita cuma goyak. Faham ke ni? Kau nak pakai hak mana pun boleh dah. Kalau ada ustaz kata Nabi Muhammad mendengar, Nabi Musa mendengar sifat kalam, betul tak? Betul lah, sebab ulama uyak. Mari anu kata tak? Tak, bukan mendengar sifat kalam. Bagi Abu Musa kata sebab tak boleh tertegah. Dan bahawasanya ini pendapat Abu Mansur dengan Abu Ishaq ni. Dia kata kena yang didengar itu ialah beberapa lafaz, huruf, suara yang menunjuk ia di atas ada kalam yang koding. Jadi kata Nabi Musa dengan Nabi Muhammad tadi dengar huruf suara yang menunjukkan bahawa pada Allah ada sifat kalam. Ikut tulis. Ini pendapat seorang lagi. Apa? Iaitu pegangan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah Abu Mansur Maturidi. Jadi kita boleh ayat belakanglah. Maka inilah yang Nabi Muhammad mendengar itu. Ini bagi pendapat dia. Jadi boleh belakang. Kita nak pakai hak nombor 1 pun boleh, nak pakai nombor 2 pun boleh. Kita orang turut sudahlah. Dia ambil hujah mana dia ada reti lah ilmu dia. Nampak tak? Kita pakai baca ayat itu. Nak pakai hak atas ni pun boleh, nak pakai hak ni pun boleh. Kalau orang tanya soalan. Nabi Musa cakap dengan Allah. Nabi Musa naik bukit terus sini cakap dengan Allah tu, cakap dengar hak mana? Kalam mana? Dengar sifat kalam. Mutu di mana? Mengikut pendapat Imam Asy'ari. Habis mudah dah cakap tu dah. Lepas tu besok yang pula tak, dia kata mengikut Abu Mansur Maturidi, dia dengar suara, dengar huruf yang bersuara yang menunjukkan pada Allah ada sifat koding. Kok tu gelik? Boleh juga. Ada. Dan ia itu yakni dengar hak mana ni? Bagi pendapat nombor 2. Beberapa lafaz itu makhluk. Jadi hak terbit bunyi itu makhluk bagi Allah Ta'ala dengan iktifak segala mazhab, sepakat semua. Jadi hak lafaz terbit itu semua makhluk huruf suara. Nampak lagi. Tu dia panggil baharu lah tu. Tu kalam baharu tu. Bagi pendapat dia ni. Dan perkataan yang akhir ini, yang nombor 2 ni.
Nampak lagi. Perkataan Abu Mansur dan Abu Ishaq. Pendapat demo ni. Inilah yang terlebih hampir pada pikiran akal. Nampak lagi. Hak ni yang nampak kata di akal kita boleh nampak sikit. Dengar mana? Dengar suara huruf tu lah. Nak dengar kok mana kalam ni. Nampak lagi. Bagi pendapat nombor 2 ni. Cuma pegang kata apa? Huruf suara tadi perkara makhluk Allah baru. Yang menunjuk pada Allah Ta'ala sana ada sifat kalam yang koding macam tu. Sudahlah. Faham itu sudah. Tengok. Intaha taudihul aqaid. Nota dia. Nampak lagi. Catatan daripada kitab Taudihul Aqaid. Dan mentahkikkan. Mentahkik ni menguatkan lagi. Perkataan yang akhir yang nombor 2. Ini oleh pengarang kitab Tahzibul Kalam. Ada lagi pendapat kata hak nombor 2 ni lah boleh terima sikit lah. Tak berapa berat lah. Sebab dengar suara-suara horor boleh jadi. Cuma tak pegang huruf suara tu koding lah. Suara-suara tu baharu makhluk Allah yang menunjukkan pada Allah Ta'ala ada zat sifat, ada sifat kalamnya koding. Gitu. Dia kata klik. Dan memanjang ia akan perkataan pada bahasan ini. Dia hurai lagi dalam kitab Tahzibul Kalam. Jadi banyak hak beratnya perkataan nombor 2 lah. Pendapat nombor 2 Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ishaq. Apa dia? Yang lebih hampir pada pikiran kita nak terima pun. Okay. Mendengar apa? Mendengar suara huruf perkataan tu. Cuma perkataan makhluk suara tadi adalah makhluk yang menunjuk pada Allah ada sifat yang kodim. Itu saja. Hak nombor 2 tadi, hak nombor 1 tadi mendengar sifat kalam tu. Hak nombor 1 tadi. Pendapat daripada Imam Asy'ari habis. Sebab tu. Tengok. Alam Musannaf rahimahumullah. Dia gitu pendapat ulama dulu. Nampak tak? Ulama dia mau boleh buat terbaik. Kawan ni macam ni, kawan ni macam ni. Kita jadi hak belakang ni baca hak demo, peganglah mana pun khilaf. Khilaf ni bukan untuk bergaduh. Nampak lagi? Bukan untuk bergaduh. Kalau ijtihad dia mau pegang tu tak kena, dapat 1 pahala. Kalau ijtihad dia mau kena, dapat 2. Yang kelahi buat lama. Dia mau yang buhat gini. Dia mau dengan ilmu dia mau yang patut boleh berkelayakan untuk hujah. Sebab masalah ni dia buat kitab, kita tolong baca beri. Yang masalah ni bila kita baca ni duk tiba ustaz tu saja. Ngaji dengan ustaz ni mereka bukan ustaz tu kata. Supaya Ustaz Zahid terus lah dia tu buat hukum. Tu dia apa baca kitab. Duk hantar ustaz bini pandai gelong. Pening zaman ni. Zaman ni tak kira dah. Jangan heran lah. Ustaz kena bisa Nabi pun kena. Tengok lagi. Jangan kira Malaysia ni koruk pening kepala tengok. Qala musannif rahimahumullah. Hukum syariat batah ni. Dia batah jangan kira. Hak mana tak sedap dengan otak lawan. Orang lah ni dia bukan kira hak benar gaib. Dia kena kira fakta. Kita orang beriman kira benar gaib. Kita beriman apa saja perkara sangkut dengan Tuhan. Tuhan tu pula berkuasa atas segalanya. Orang ini dia nak bebas dari Tuhan tu payah. Semua perkara nak bebas dari Tuhan, termasuk hukum hakam. Dan nak pula hukum hakam tu kena dengan fikiran. Jenah. Perintah Allah dia bukan kena dengan kita. Allah perintah kena dengan dia. Dia nak buat alam ni kira kita. Dia kira tak. Jadi kita nak kira sedap kita tak boleh. Cuba tengok kisah Nabi Ibrahim. Allah kata Ibrahim bawa binimu Siti Hajar dengan anakmu Ismail hak kecil. Tinggal di tengah padang pasir tu. Ada Nabi Ibrahim batal tak? Tak batal. Sebab apa? Tuhan. Doi ada Tuhan. Kalau tengok fikiran kita lah, apa pasal ni nak tinggal bini lah orang Tina dah. Anak kecil lagi tinggal di padang pasir. Pun tak ada, matilah. Kalau kita lah. Tapi Nabi Ibrahim ni hamba Allah. Dia tak cakap banyak, dia tinggal situ. Bini tak kata apa. Bini pun tu laki dia Nabi Rasul. Dia apa kena Allah macam mana? Tinggal tengah padang pasir. Kalau kita komen direct apa pasal
tak patut meninggalkan di tengah panas. Dahaga lagi. Dahlah orang perempuan mari perompak. Hukum Tuhan kan tanya kita ni. Tu Nabi dulu ni jadi kalau kita ikutkan, kita lepas siapa tu Allah suruh Nabi Ibrahim tinggal di tengah padang yang tandus, tak ada makanan, tak ada air, dahlah anak kecil lagi. Kalau fikir kita kan batah habis, tak kena, tak ada, zolim semua tu habis. Ni liberal. Tapi Nabi Ibrahim apa? Tak lawan lah, sebab dia beriman dengan Allah. Macam itulah hukum hakam yang Allah beri. Walau tak sesuai dengan fikiran kita, tapi hak Allah tu saya cakap banyak. Allah tu lah tu dia suruh. Peliklah kita ni. Hari ni kita nak batal sebab tak sesuai dengan fikiran. Bukan sakat main cabar ni, bukan sakat cabar, sokong lagi. Berani buat live kata mainnya Allah. Ini banyaklah orang munafik. Di zahirnya Islam, dalamnya kafir. Nak kata kafir tak boleh sebab masih nampak keturunan nama Islam. Tengoklah, tapi dalam dia kafir banyaknya sini. Islam indan nas, kufrun indallah. Islam pada manusia. Sebab dia nak pakai lagi, ada yang pakai tudung lagi, sembang bab Islam lagi, semayang puasa, tapi bab akidah dia tak percaya. Pada sisi Allah kafir. Tengok mulai ni orang munafik. Banyak orang munafik. Tengok kalam musannif rahimahullah kita. Bahasan sifat takwin. Satu lagi sifat. Takwin sini bukan takwin kelena tu. Tu kelena waktu semayang apa panggil takwin. Ada sifat takwin? Ada. Lagi satu sifat lagi kita nak bahas ni, wujud kidang bakar sampai mutakalimah tubik di mana pada takwin ni. Ada. Tengok. Bahasan sifat takwin. Apa dia dah? Dan membilang oleh setengah ulama, ada setengah ulama. Nampak lagi? Dia kata apa? Akan sifat takwin. Ada setengah ulama mengira sifat satu lagi dia panggil sifat takwin masuk di dalam sifat ma'ani, dikira sebagai sifat yang ada. Seperti sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Macam sifat tu juga. Dia mau dia takwin. Dengar ni. Iaitu takwin tadi, nama bagi satu perkara yang ada. Takwin itu sifat yang basar ada juga. Macam sifat kudrat lah juga. Sifat yang basar ada. Pada zatnya Allah Ta'ala. Jadi ada ulama kata, ada satu lagi sifat nama dia takwin. Sifat tu termasuk sifat ma'ani, sifat yang basar ada. Darjah dia bukan ibari macam, bukan macam sifat yang sunguti macam albiah, tapi sifat yang ada. Boleh nampak kalau Allah Ta'ala kendaki. Ini sifat yang basar ada. Nampak lagi? Maka pasal dia, apa pasal dia? Oleh kerana, ni cakap bahasa Malaysia ni. Oleh kerana dia bersifat dengan sifat ini, oleh kerana Tuhan ni bersifat dengan sifat takwin. Ini dia mengadakan apa-apa mungkin dan meniadakan dia. Dengan sifat takwin inilah Allah Ta'ala mengadakan mungkin makhluk inilah dan meniadakan. Kita duk mengaji sifat kudrat ni. Sifat kudrat takluk dia apa dah? Mengadakan mungkin dan meniadakan dia. Takwin ni duduk tak mana? Kita klik. Ini pendapat setengah ulama kata gitu. Maka takwin ini, sifat takwin lah, di sisi kau yang mensabitkan dia, satu ulama yang mensabitkan bahawa sifat takwin ini adalah, ialah satu sifat yang bangsa ada. Dia kata macam sifat kudrat iradah jugalah, sifat yang bangsa ada. Sedianya pada zat Allah Ta'ala, koding lagi azali juga sifat takwin ni.
Kalau periksa, kalau kita nak ambil toliah, dia tanya. Sifat takwin apa bulan apa pun. So orang teman-teman juga tanya, cuba hurai sifat takwin. Apa bulan aku tak uji kita. Dia tanya gitu, kita duk tak luluh. Dia tanya pelik-pelik itu. Sekali kalau dengar kau sifat takwin di mana pula dah. Dia kena kerti katlah. Kita yalah ada pendapat yang mengatakan ada satu sifat yang bahasa wujudi yang ada pada zat Allah Ta'ala qadim dari azali, namanya takwin. Takluk dia apa dia? Mengadakan mungkin dan meniadakan juga. Tengok. Ini tu pendapat. Dan dinamakan dia dengan iktibar takluknya, iaitu diiktibarkan dengan dia mengadakan. Bila mengadakan ni, maka dinamakan dia ijab. Jadi tugas dia, takluk dia ialah bila benar mengadakan, nama dia ijab, artinya mengada. Dan dengan dia juga, dengan dia apa dia, sifat takwin tadi, Allah Ta'ala mematikan, dinamakan dia imatah. Lama lagi, artinya mematikan. Demikianlah, maka adalah ijab dan imatah dan sebagainya lagi lah perkara yang berlaku atas makhluk ni, ialah beberapa nama bagi sifat takwin yang satu itu tugas dia. Lama lagi, ketika mengadakan di mana namakan ijab, kalau mematikan dipanggilkan imatah. Nak faham molek ni? Di mana sifat kudrat? Kok tu clear ni semua. Dia hurai di sini, tengok. Maka jangan kita semabul. Apa semabul? Keliru. Jangan keliru lah. Kalau M Syarif itu lagu keliru. Jangan keliru. Saya minat lagu Ramli Syarif. Tajam-tajam matanya. Ramli Syarif lagu. Lagu keliru pun Ramli Syarif juga. Sorang rock and roll nya. Jangan kamu semabur ni keliru, capuligo dia bagi. Maka janganlah kita semabur yakni keliru, kata Tuhan mengadakan dengan makna menjadikan mungkin pada sedia kala. Di sisi kau ini maka tak betul. Nampak lagi. Hanya ijab, imatah, i'dam, tiada meniadakan tu, dan rezeki. Masalah itu semata-mata nama bagi takwin juga. Nampak lagi. Mengadakan, mematikan, meniadakan, dan rezeki semua tu semata-mata nama bagi takwin juga. Apa dia ni? Takwinnya je gini. Nak ayat begini. Menimbulkan makhluk. Tahu dia? Allah dengan sifat kudrat dia. Menimbul akan roti canai, kata dia. Maka yang membulatkan roti canai itu Allah dengan sifat takwin dia. Allah Ta'ala dengan sifat kudrat dia menimbulkan manusia, membentuk manusia jadi kepala kaki tangan. Allah dengan sifat takwin dia. Dia kira ini kalau pendapat itu Allah Ta'ala belakalah. Bila nak jadi barazak, kau jadi barazak belakang dengan sifat kudrat dia. Kalau kira bahan dengan takwin ini menjadi barazak, ya, menjadikan tu, menimbul jadi tu. Tapi nak bentuk badan tinggi, panjang, renah, bulat, bujur tu Allah dengan sifat takwin. Kalau pendapat yang sabitkan adanya pada Allah, takwin. Tengok. Tanbih, dia kata. Satu penjagaan. Adalah di sisi kaul ini takluk kudrat. Ini pendapat yang mengatakan Allah ada sifat takwin tadi ni. Dia kata nak takluk kudrat itu ialah semata-mata mensediakan.
Bagi pendapat ni lah, bagi kita Allah Ta'ala menimbul dengan sifat kudrat. Bagi pendapat tadi ni satu tu. Allah ni tak bahas kata kudrat takwin ni. Allah Ta'ala dengan sifat kudrat dia menimbulkan kita ni daripada ada kepada tak ada. Sekali naik semua sekali dah. Bagi pendapat yang kata Allah dengan sifat takwin, tak menimbul ya Allah dengan sifat kudrat, tapi membentuk tu. Membentuk dengan sifat takwin. Ada lagi satu sifat yang ada pada Allah bagi pendapat dia ni. Tengok ni. Adalah di sisi kau ini, kau yang mensabitkan Allah ada sifat takwin ini. Ta'alluq kudrat, sifat kudrat yang kita bahas tadi. Ialah semata-mata mengsediakan mungkin, mengsediakan beri ada dan memberatkan beri timbul saja. Allah Ta'ala nak beri jadi bumi, Allah dengan kudrat timbulkan akan bumi. Cuma nak bentuk bumi tu Allah dengan sifat takwin pula, membentuk macam mana bumi pula ke wujud. Ini bagi kau yang mensabitkan sifat takwin yang bahasa wujudi ada pada Allah. Lewat lagi. Ni setengah-setengah ya. Kalau nampak pening tu kacang. Kita pegang Allah dengan sifat kudrat dia, senang gitu. Ni saja buang juga. Nampak lagi. Takut timbul perbahasan, ada dia kata. Tengok dia kata. Dan menjadikan mungkin itu dengan jalan takwin pula. Nak membentuk semua benda tu Allah dengan sifat takwin pula. Nak beri jadi benda, menindiakan jadi ada tu Allah dengan sifat kudrat dia, ta'alluq dia. Tapi nak membentuk macam mana tu Allah dengan sifat takwin dia. Faham ke dia? Ya tak? Jadi dia buat misal gini. Tengok. Kalau musannaf rahimahullah. Misalnya, ini misalan, bandingan, contoh, nak beri mudah nampak. Bukan nampak di butir mata, tak nampak. Nampak pada hati kita, pikiran kita. Perbahasan mengenai takwin ini. Seperti api yang nyala itu semata-mata mengsediakan dan memberatkan nasi itu. Kok mana baru dah masuk kok nasi pula ni. Duk minta takwin dengan kudrat, tiba-tiba pas ke nasi pula. Nak royak kok mana ni. Hala jadi masak juga. Dan memasak itu habuan api bara pula. Biasa tak kita pakai dapur zaman dulu. Kalau ni payah nak royak sikit, kalau ni dapur gas, pak pun. Zaman kita pakai dapur bara, ingat tak? Kita bubuh nak berah, kita bubuh ayak-ayak. Lepas tu api kita pasang derah ke apa lah? Derah bro. Melegak. Jadi nasi lagi, tak lagi proses nak jadi nasi. Ketika itu boleh tak kita tinggal api itu? Ni tak jadi nasi. Oleh itu kita pun katok-katok bara. Dengan bara itulah lebih kurang 15 minit 20 minit dia akan membentuk nasi. Dia ibarat macam tu. Dia kata nak takwin tu macam bara api tu. Tu misal tu guru buat misal. Jadi kudrat ni mensediakan untuk jadi nasi, tak jadi lagi kena api bara pula. Membentuk jadi nasi tu. Tu misalan kata takwin belah tu. Kudrat ni mensediakan beri tadi nak pergi ke arah nak beri timbul nasi saja. Tapi nak beri nasi janganlah Allah pakai gitu terbakar habis. Kena bubuh api bara pula. Tu kata tu. Ni misalan ni. Situ kita boleh nampak gitulah sifat takwin. Tengok dia. Tengok Tok Guru dulu belah mana. Dia beri misal mudah kita nampak. Kita tu bengok dah tak sumpah. Misalan dia seperti api yang nyala kuat tu. Apa dia tu? Semata-mata mensediakan. Macam sifat kudrat lah. Mensediakan nak ditimbul benda ni. Nak jadi langit, jadi bumi, jadi orang, jadi jin, jadi apa-apa semua. Tapi nak membentuk jadi kena dan memberatkan nasi jadi hala jadi masak ya. Ke arah lagi masak tu. Tapi bila nak beri masak, kita kena habuan api bara pula. Kena seluruh api. Inilah misalnya bagi semata masa tuturang juga. Misal Nabi mudah nampak. Jadi mengaji tauhid pasal dia gitu. Kalau tak beri banyak cakap, banyak misal, bingung gitu ya. Nak tampak ada royak aku tak tulis. Sak takwing, sak kok numpah ke nasi.
Bahasa dia mengaji sifat apa? Mengaji sifat Allah Ta'ala benda tak nampak. Tapi wajib ngaji tak? Wajib ngaji. Bila mengaji hak ni baru kita tahu hubungan kita dengan Tuhan macam mana. Kedudukan kita dengan Tuhan macam mana. Tapi kalau tak mengaji lah sobat ni, kita bahasa kita yang paling pandai. Bila paling pandai semua kita kacau habis. Hukum Tuhan, hukum kita bukan semacam. Walaupun bijak pikiran kita ni doktor ke profesor ke master sampai 600 lapis pun tak pandai ke. Lagi lah. Tak boleh. Tak boleh lagi. Sebab Allah set otak kita macam tu je. Otak kita setakat tu yang dia set dari mana pun. Supaya kita beli motor lah. Motor 885. Mu nak pulas nak awal lari 250 ke boleh. Utuh nying. Tengok demo Ducati piu. Kita terai buat itu. Tak leki lah. Sebab dia set banyak tu ya. Otak kita ni nak capai hak hukum Tuhan tak boleh capai. Tapi oleh kerana kita berasa kita pandai, tak kena Tuhan yang buat hukum tu, kita terai capai dengan otak kita kata kita pandai pada Tuhan. Ni dia lawan ni. Otak kita bukan boleh lagi. Contohnya berzina. Hukum Islam. Hukum syarak. Syarat nak takak orang berzina tu mestilah 4 orang saksi. Yang 4 orang saksi tu tak pasti, tak meninggalkan taat dengan Allah, tak melakukan dosa besar. Lepas tu lah keadaan nampak zina tu bagaikan anak kunci masuk lubang kunci. Agak-agak boleh takak lah. Saya Abang Razak, Abang Berahim, pakcik seorang tengok orang berzina, buat laporan hukum syariah jalan. Tanya Abang Razak keadaan apa macam mana. Abang Razak royak kata duduk bawah kawan tina, duduk atas. Bari panggil bahai kata duduk demo berdiri mampu. Sak kawan royak cakap tiba pi 4 orang kena sebab. Kita fikir ngotok kita nak boleh takat bila? Tuhan kata aku suruh buat. Aku yang akan campak dalam hati manusia. Rasa isah, rasa takut, rasa gerung. Yang rasa gerung, rasa takut, rasa berani itu bukan kita sendiri, Tuhan buat. Membuat undang-undang gantung tekuk. Orang jual dadah, jual sejenis. Tu duduk gantung tekuk berapa puluh orang lah, 1000 lah. Penjara tu sampai katuk lah, bukan link PUDJ tu. Ada orang nak jual sejenis. Apa lagi? Hukum Islam dia lain bila berkakuk dengan Tuhan. Tuhan yang akan bolak balik hati ni. Orang jahat dari mana jadi baik boleh. Dia jadi masa gerung. Apa lagi? Tapi kita tak nak buat apa lagi. Kita baca ngotok kita bantah. Payah langsung. Tu nak buat hak Tuhan lah Quran betul. Ni hukum takzir ni jalan ke arah tu pun tak boleh lah. Batah berapi tambah hak Tuhan lah kita beri. Tak sesuai lah. Zaman ini bukan zaman Nabi Muhammad lah. Macam-macam terbit lah. Ini puak munafik memang tak boh kepada Islam. Orang munafik dia benci dengan dia tak percaya lah. Munafik ni bukan ada zaman kita. Zaman Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad belah bulan ke langit tu. Bukan tak kenal Nabi Muhammad. Kenal sangat-sangat. Nampak lagi? Orang kafir nak tetak Nabi Muhammad tu pedang bekok. Kan tak tahu tu. Ambil batu tok, batu tergantung. Orang munafik ni duduk sekali dengan Nabi tak tahu kena. Nak mati pula pesan ke Nabi pula. Suruh jubah apa? Kain Nabi tu selimut mayat dia. Tu tara mujizat Nabi. Tambah ustaz-ustaz pun kita preh-preh nak heran apa. Ketua dia Abdullah bin Ubay bin Salul bin Khalaf. Ada zaman Nabi Muhammad duduk tepi Nabi. Anak dia nama Abdullah. Royak Nabi, mu royak aku letak pak aku ni. Abdullah nak sendiri beriman molek. Nampak lagi? Tu dia panggil orang munafik, dia tak payah. Dia kelawan orang beriman sampai habis. Tapi dia duduk dalam kita. Umar Khattab kata, mu cerita kat aku. Izin aku nak bunuh. Nabi kata, hey Umar, kalau kamu sembelih bunuh orang munafik, orang kafir kata apa? Muhammad saudara dia sendiri pun dia bunuh. Sebab kita hari inilah kan betul tengok Islam sama Islam kafir. Dia tak tahu.
Nabi pesan kita orang munafik ni kita kena bijak sana. Dalam peperangan Zita Rika, perperangan tepisan kain, Abu Zal Al-Ghifari cerita kisah orang munafik. Pergi perang dengan Nabi. Pergi perang sekali. Berhenti rehat dalam perjalanan. Dia panggil peperangan tepisan kain ini sebab kaki luka. Musuh tak berjumpa. Berjalan ya. Balut kain habis. Kain ni balut kaki. Berhenti rehat. Asuk. Hasuk. Cak. Cocok. Muhammad ni tak ada kita ikut dia ni mula. Nampak lagi. Lepas tu jalan lagi. Jibril mewaya. Ada doa asuk. Tiap kali berhenti dia akan hasuk. Kita berhenti dia hasuk. Jadi selera habis. Ini orang munafik duduk dalam kita. Jadi Nabi ni buat macam mana? Nabi tak kita tegak-tegak. Nabi kata berjalan terus, jangan berhenti. Berhenti tu berhenti. Tak gerak nak ambil lah. Macam kita ni nak ambil macam mana? Nyemak kaca, kita jalan kita terus, jangan layan. Kalau kita berhenti layan, kita terus. Nyemak tu kita pun layan. Layan tak jadi kerja kita. Kita buat kerja kita, demo buat kerja demo. Ini Nabi hajar dalam peristiwa cebisan kain. Peperangan cebisan kain dia panggil. Sebab apa? Orang munafik ni kalau dia nak berhenti sat apa dah. Dia akan kacau. Mau jalan kerja kita ya. Hak bersyarah, cara bersyarah. Hak buat perundangan, cara perundangan. Hak mengajar, cara mengajar. Hak kutubah, cara kutubah. Jalan terus lah. Dia kacau juga. Jangan kita layan. Ini Nabi hajar dalam peperangan tu. Jalan jangan berhenti. Duk berhenti 2 kali, jangan berhenti langsung. Berhenti sekali. Tu dia. Dia kalah lah kali. Macam tu cara lawan orang munafik. Ku berhenti layan sampai bila tak boleh. Nampak lagi. Kita ini zaman ni lah ni. Dia akan ada sampai hari kiamat. Golongan haduk dengan kita, kulit macam kita, muka macam kita, nampak lagi. Cakap macam kita, tapi dia lawan kita. Berat tak? Nabi katalah kat Uzaifah lah. Cakap bahasa Arab, baca Quran juga. Nampak lagi bangsa macam kita, mengaku Islam apa kita, tapi dia bantah kita. Ini pak munafikum. Ayat semua. Ada kita. Habis qala musannif rahimakumullah. Bahasan sifat ma'nawiyah pula. Habislah sifat ma'ni, masuk ma'nawiyah pula. Apa ma'nawiyah? Sifat hal. Bagi Abu Mansur Al-Maturidi kata, iaitu ibarat tuturan daripada nama bagi ada sifat ma'ni. Apa pasal panggil ma'nawiyah? Sebab dia melazimkan sifat ma'ni. Wa huwa mulazimatun lisab'i, yang melazimkan bagi 7 sifat. Bila mana ada sifat qudrat, dia akan ada kaunuhu qadirah. Keadaan tu, keadaan yang qudrat. Keadaan Allah Ta'ala yang iradat. Keadaan Allah yang ilmu. Keadaan tu termasuk dia panggil sampai sifat yang hal, tapi dia panggil sifat juga. Gitu. Ada sifat ma'ani pada zatnya Ta'ala di sisi satu pendapat. Ada kata ibarat nama bagi sifat ma'ani pada zat Ta'ala di sisi satu pendapat, satu tuturan. Dan dia kata ibarat daripada satu kelakuan. Ada juga kata satu kelakuan yang antara ada dan tak ada. Kelakuan ni hal. Allah Ta'ala kudrat. Keadaan yang kudrat. Jadi keadaan itulah sifat maknawiyah. Kau tu, waw nun tu, keadaan tu. Itu dia panggil sifat maknawiyah, sifat hal. Hal ni tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Nak kata ada pun tak macam sifat makni. Nak kata tak ada, nak nampak langsung, itu macam sifat nafsiyah, amr itibari. Dia nak kata tengah-tengah. Tangan saya bergerak. Nampak tak apa? Nampak tak tangan? Nampak. Bergerak nampak tak nampak? Tapi mana tunjuk? Dia panggil hal. Hal tinggi sikit daripada amr itibari. Tangan saya ada tak?
ada. Tangan ni okeylah, kita bukan bahas tangan, ada. Ada ni tak nampak langsung. Tapi tangan saya bergerak tinggi sikit. Yang ni nampak juga bergerak tu. Tapi bergerak tu tak mana? Tu dia panggil amrun i'tibari, hal ma'ani. Nampak tak kulit saya putih ni? Nampaklah. Ini ma'ani ada tu. Jadi tu sifat banyak jenis. Ada yang bahasa ada bahasa hal, ada amrun i'tibari. Dia darjah dia tu. Dapat lagi. Jadi ha ini dia tak naik sampai wujudi ada. Dia tak turun sampai amru i'tibari. Tak nampak langsung. Sifat ada ni tak nampak langsung. Ada tak tangan? Ada. Boleh tunjuk tangan? Ada nampak tak? Siapa boleh tunjuk ada mati mana ni? Tapi mau faham tak kata ada di sini? Ada di tangan saya ni. Tu dia panggil dia mengikut tangan saya ni. Tu dia panggil nafsiyah, sifat yang mengikut diri ni. Cuma hak Tuhan koding lagi azali. Sifat hal nampak ni. Macam nampak. Nampak lah. Tapi nak tunjuk tak mana? Ke tinggi sikit. Putih hitam ni. Ada betul lah. Tu dia panggil darjah sifat. Sebab tu kita kenal hak kita ni, boleh faham lah. Selekeh-lekeh fikir nampak. Tengok. Apa dia tu? Kelakuan yang antara ada dan tiada. Yang melekatkan sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, sifat ma'ani dengan zat Allah Ta'ala. Jadi sifat ma'ani sifat yang ada, zat Allah Ta'ala sifat yang ada. Nak pergi duduk situ boleh tak? Dia kena ada tengah-tengah dia. Apa dia tu? Bila Allah, zat Allah, kudrat Allah Ta'ala ada pada Allah Ta'ala, maka dia panggil keadaan Allah yang kudrat. Keadaan itulah dia panggil maknawiyah. Cik Tok Guru buat misal gini. Kita mi wow. Faham tak? Kalau orang bahasa Malaysia dia panggil layang-layang terputus talinya. Eliket. Layang-layang tak? Layang-layang. Di layang-layang dia ada 3 benda. Pertama rangka dia. Nombor 2 ketah. Nombor 3 melekatkan akan ketah. Ada rangka layang-layang, kita perlu yang nombor 3. Apa dia? Gam. Maka bila dekatkan akan di rangka tu, nampak tak gam? Tak nampak gam. Nampak lagi? Dia macam itulah. Nak mengadakan sifat kudrat yang bahasa ada kepada zat Allah yang ada di situ. Nak kata kena? Maka di situ kena ada keadaan lah juga. Bila Allah ada kudrat di sini, Allah Ta'ala berkeadaan kudrat. Ada iradat di sini zat Allah. Allah Ta'ala berkeadaan iradat. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, hayyan sabit. Macam itulah. Kata tu. Boleh nampak boleh? Boleh lah kata tu. Tak kerti juga, tak tu lagu pun. Klik dalam penedo lah. Cari buah penedo sute, Coca-Cola sute, cari air ketong minum. Jadi cokoroy. Aku kena pening dah kata. Nak sangat dah. Boleh faham lah tu. Tak lah panggil sifat manawiyah. Dia bukan darjah macam mani. Bukan turun amru i'tibari. Dia sifat hal. Pasal apa? Dua ini benda yang bahasa wujudi, zat Allah wujudi, sifat ma'ani wujudi, maka melekatkan di situ tu, nak berada di situ keadaan tu. Keadaan tu dia panggil sifat ma'nawiyah. Macam tu ya. Melekatkan sifat ma'ani dengan zatnya Ta'ala di sisi satu pendapat. Tengok. Maka di atas satu kau yang nama bagi sifat tadi hak pertama tadi ni ada pada tu dikatakan amrun i'tibari. Tengok i'tibari. Benda yang kira-kira fikiran saja. Amrun i'tibari ni apa? Perkara yang faham saja. Nak royak tak boleh. Dia mau royak kata hadah besar tu nak tampak. Kita pokoklah hadah besar itu keluar air mani, tubuh melepasi hasyafah. Apa lagi? Orang mari bulan mari hifah. Tu perkara menyebabkan hadah besar. Diri hadah besar tu nak
Bila buat hak tu baru mari hadas besar di badan kita. Hadas besar tu tahu tak? Hadas besar tu lah amrun iktibari. Apa amrun mu faham? Maka aku ni berhadas. Maka kita pergi mandi supaya nak membuangkan hadas. Tapi nampaklah kita keluar iman ni, dia mau bang lah. Pergi semayang orang tua. Tu, tapi kita faham tak? Aku ni tak boleh mandi, haram ni bayarnya. Kerana kita faham hadas besar tu lah amal ikhtibari. Macam sifat ada amri faham ya, nak royak tak boleh. Begitu juga satu pendapat kata sifat manawiyah tu juga amrun iktibari, bagi satu pendapat. Gitu. Dan di atas kau yang kedua pula, pendapat yang kedua tadi, dikatakan ahwal, keadaan. Hak tadi dah keadaan tengah-tengah, tinggi sikit pada amrun iktibari. Dan yang rajih, yang lagi kemah lah, yakni yang lagi kuat, ialah kau yang pertama. Hak pertama kata amrun iktibari, benda yang kira faham saja. Bang Razak berkeadaan duduk. Boleh tunjuk tak duduk tak mana? Boleh faham dia duduk tu. Dia bakit berdiri, berkeadaan berdiri. Keadaan itulah sifat yang ikut kita tu. Jadi keadaan tu benar nak royak tunjuk pun nampak macam ada, nak tunjuk tak nampak, tapi faham sahaja. Nampak lagi gitu. Faham ke dia? Faham, selesai dah bab tu. Habis dah tajuk bab sifat kalam. Erti tak erti saya tak tahu. Aku royak. Hangguk kena hangguk juga begitu ni hangguk tu. Sampai luar tadi ustaz sampai royak apa? Tak tahu. Dia ngaji macam tu lah. Gi pula ustaz royak macam faham. Terbit lagi tak tahu. Begitu. Apalah tu. Tuhan bukan kira tanya dah, tak tanya dah lah. Tuhan tanya mungkin ngaji dah. Aku ngaji dah. Faham tak? Tak apalah. Lepaslah dosa tu. Dia suruh mari mengaji, pandai tak ni. Ada orang ngaji sekali yang tidak. Ada orang duk ulang sampai habis belum ketiak, kita tak reti-reti. Tok guru mati apa lapis lah. Mu faham tak? Tak faham. Aku pening sungguh. Kalau orang hak reti ni otak dia dia mari duduk pelan-pelan. Dia boleh royak habis. Ada orang kitab baik tu dia. Tok guru mati dulu pada dia 14 orang. Dia tak dia mati tak faham-faham juga. Tapi Tuhan tanya lagi. Tuhan tak tanya lah. Sebab kita dah mengaji dah. Jadi reti itu Tuhan beri. Mengaji itu tanggungjawab atas kita. Dia tanggungjawab atas dia. Bukan tanggungjawab pandai. Kalau pandai ustaz boleh beri, pandai habis kau nak ustaz. Yang nak ustaz kau bingung juga. Yang lepas lagi, bukan senang. Anak tu guru pada kadang gajah ikut dah. Nah, bukannya semua. Kalau dia reti dia apa boleh reti. Kita dah. Kerja siapa? Allah sabi. Kalau kata ngaji selalu terbit pondok 1000 orang ngaji cikgu laga. Masuk sampai 2500 orang. Ngaji tak gitu. Terbit nak reti boleh kuat 2 orang. Faham tak? Faham lah. Ustaz suruh buat yang baik, tinggal yang jahat. Tak tahu. Aduh, jenuh jerit kita. Mau royak gini. Lagi. Ada orang ni dia faham bela diri dia ya. Nak terbit tak boleh. Tapi orang royak dia faham lah. Sebab biasa dengar. Ada orang tu dia boleh hurel lagi. Ada orang dia hurel lebih daripada ustaz lah. Ada lagi. Ada orang Allah beri ilham ke dia. Dia ingat ni dalam ni dia panggil apa ni? Dalam kitab ni dia panggil pelajaran. Mengaji apa hari ni? Pelajaran tauhid. Tauhid apa? Sifat 20. Pelajaran. Saya hurai-hurai semua ni ilmu. Lagi. Huraian daripada pelajaran ni keluarlah ilmu. Maka kita fahamlah dari pelajaran ni. Terbit dari ilmu tu ilham. Ni. Ilham ni lah ni yang boleh menghurai ilmu tu. Tengok setengah orang tu boleh pelajaran buat baik pergi mari ngaji apa ilmu tauhid entah apa tak tahu. Ada orang dia boleh ilmu ada royak tu, jadi tok royak itu dia itu
Dia nak capai lebih sikit pemahaman dia nak tubik misal lain tak erti lah. Tapi orang beri ilham ni, Allah beri ilham ni, dia huraikan tu satu misal dia boleh hurai habis lagi. Ini Allah beri ilham. Memahamkan orang diri dia pun faham. Alhamdulillah. Cuma kita pasal niat kata apa? Supaya apa? Kerja kita ni buat supaya pertama kalau kita reti, kita nak tolong agama Allah Ta'ala, bererti umat ni, tanggungjawab supaya orang reti ilmu tauhid. Nama lagi, nombor dua sebab tanggungjawab kita wajib. Nama lagi, nombor tiga minta supaya Allah mati kita dalam menuntut ilmu gitu. Dah habis bab tu. Sikit lagi qala musannif rahimahullah. Bahasan kodrat hamba pula dah. Tadi hak Tuhan. Lalu ni kita bahas bab kodrat tenaga kita pula. Kodrat yang ada pada hamba ni. Hamba ni termasuk menatang apa semualah. Tengok. Adakah terdahulu ia daripada kerja atau berserta dengan dia juga? Ni tenaga yang ada pada kita ni, kodrat kita ni. Ada siap-siap ke sebelum kita buat kerja? Contohnya kodrat tangan kita ni. Sebelum tangan kita ni cekak barang tu, kodrat kita tu ada siap-siap ke ataupun waktu tu baru timbul kodrat? Kaki kita sepak bola, kaki kita berjalan, sebelum berjalan tu kan ada kodrat dah atau waktu berjalan tu baru timbul? Tu maksud dia tu. Dia kira juga ni boleh nampak kena baca juga. Mengaji tauhid dia gitu. Kena bahas bab makhluk. Supaya nak kenal hak koding, sebab kita tak akan kenal hakikat yang koding melainkan kita kena reti akan yang baru. Ada bahasan kodrat hamba pula, kodrat kita pula. Hak tadi kita bahas hak Tuhan. Adakah terdahulu ia kodrat tadi timbul daripada kerja, waktu timbul kerja? Tak kira lah kodrat kepala ke, kodrat tangan ke, kodrat kaki ke, kodrat kepala ekor ke, tak kira lah. Waktu nak buat kerja ke, sebelum buat kerja. Atau berserta, bersekali dengan dia. Bersekali dengan kerja tu. Lagi, ada situs dia. Tengok. Berkata Iman Asy'ari. Ni dia. Ulama juga hurai. Ustaz tolong royak. Tapi kalau orang jahil tak bisa dengar ni, ustaz tu cakap apa? Dia buat ustaz ni. Kena jawab kita. Kita bukan tu. Ini ulama royak. Bahawasanya kodrat bagi yang baharu itu ada ia ketika bekerja. Pendapat Asy'ari dia kata waktu kita bergerak kerja tu baru datang akan kodrat. Sebelum kita bekerja dah. Tak kira lah kerja dengan kaki, ke tangan, kepala ke apa. Dia kira macam tu. Maknanya sebelum tu tak ada. Waktu kita keng jadi tu baru timbul. Ini bahasan mengenai makhluk lah. Tengok. Tidak terdahulu ia atasnya, atas kerja. Maknanya bukannya masa ada siap-siap dah. Timbul waktu kita tak nak timbul mari kerja tu baru mari tenaga. Baru mari kodrat. Ini pendapat Asy'ari. Kerana kodrat bagi yang baru itu arok, benda yang bahasa menumpang akan jiring. Arok ni dia bahasa tumpang. Maka ia tidak kekal pada dua masa, dalam satu kerja, tak boleh. Dan berkata Abdul Rahman Jazizi dalam Tawdihul Aqaid, dia kata kena bahwasanya perkataan Asy'ari arok tak kekal dua masa ini ialah perkataan dengan ketiadaan dalil. Ini ulama dia khilaf gitu. Dia kata Asy'ari cakap tu tak ada bukti, dia kata. Benda arok ni dalam dua masa dia duduk situ. Dua keadaan. Lagi. Maka tidak tersembunyi dhaifnya. Ini dhaif, bakal kata pendapat iaitu Syekh Abdul Rahman ni. Ini pendapat dia mau bab kudrat kita pula. Bagi Asy'ari kata kudrat kita ni ada bila waktu kita bergerak. Contohnya kudrat jari kita. Masa duduk diam tak mari deh. Jari kita guna baru timbul kudrat. Nampak lagi. Dia berkudrat. Tengok dia kata gitu.
Bagi Syiban Imam Syari. Kalau begitu, perkataan kudrat bagi yang baru tidak terdahulu di atas kerja itu do'if. Bagi pendapat tu do'if, lemah. Dia kata lah, mana dia bagi pendapat tu, mana dia kata, mana dia kudrat kita ada siap-siap dah. Ada siap-siap dah. Dia kata, mari kerja tu timbul saja. Hak nu kata tak ada lagi, pak baru timbul waktu kerja. Jadi gitu. Duk bahas apa ni? Ulama buat. Takut orang tanya tak lagi. Tu juga siap-siap. Kita duk bahas kudrat Tuhan, kudrat kita ni pula dah. Jadi ulama buat tulis. Tu orang alim tuan-tuan. Ni alim bahagian tauhid. Dia mau mengaji pula ilmu falsafah. Ilmu bab makhluk ni untuk mentauhidkan Allah. Yang haramnya mengaji ilmu falsafah bab makhluk untuk mengkodingkan makhluk. Tak boleh lah. Ngaji bab alam semua ni, alam ini semula jadi. Itu kafir. Kita mengaji bab alam jirin, jisim, sejuk, panas ni untuk menunjukkan bagi bukti adanya Allah, tak apa. Itulah mengaji ilmu bab makhluk. Boleh. Jangan mengaji bab makhluk lah kaji. Tuhan tak wujud. Tu yang jahannam tu. Orang ulama dulu mengaji sebab apa? Ahli falsafah banyak masuk Islam. Jadi ulama paksa mengaji bab alam juga supaya apa? Hajak kembali tauhidkan Allah. Alam ni menjadi bukti adanya Allah. Yang salahnya mengaji kaji. Sebab apa berlakunya tsunami? Kita mengaji berlaku tsunami kerana Allah Ta'ala yang menjadikan. Mengikut kajian. Dia buatlah. Tsunami tiap-tiap 1000 tahun, contohlah 100 tahun kan, akan berlaku glasier, platinum, pergeseran di kerak-kerak bumi, berlakukan sel-sel apa tak tu deh. Betul tak? Dia pokok tu bergeser. Maka berlaku ketika itu semburan-semburan daripada platinum dari kerak bumi menyebabkan berlakunya ombak-ombak yang kuat. Perkara ini akan berulang-ulang setiap 100 tahun. Tuhan tak boleh mana? Hak ni tak boleh lah. Kaji jadi sendiri. Mana boleh kaji jadi sendiri? Dia kira gitu lah. Kaji klik telah berlaku pada tahun 15 berapa tu? Telah berlaku pada sebelum Masih, telah berlaku ada bangunan. Kita pun sungguh juga. Tu jadi kafir tu. Manusia datanya asalnya daripada buruk. Mabuk. Ingatlah kita mengaji dulu. Ini nak orang panggil hak mengaji sesat tu. Ada pun kita mengaji macam kita mengaji bab baru tapi nak mengkodingkan Allah. Tajuk dia mengaji tak kaya Tuhan. Ni yang tak boleh ni. Hak ni ya tak boleh jadi haram mengaji ni. Kaji. Tengok beruk ni pandai tangan pun pakai kaki. Asal manusia daripada beruk. Tu dia. Lepas tu buatlah masuk dalam buku pula. Kita mengaji dia 4 je 5 dulu. Gambar beruk itu. Gitu. Mula-mula beruk tu. Hak kedua pula, fasa kedua. Dia kurang bulu sikit. Kurang bulu jadi orang. Saya duduk kapal duduk tengok agak beruk kalau bukit tu seekor tak terbit pun. Dia asal dalam pelajaran mengaji kita dulu. Saya mengaji. Ada ingat zaman dulu. Teori Darwin tu. Sebab tu kepentingan ahli-ahli politik yang beriman duduk dalam parlimen tu. Bila orang beriman dengan Allah, ini benda nak menyesatkan, maka dia mampu masuk bertanding lawan pihak raya menang di sana. Pelajaran ni menyesatkan umat ni. Saya sebagai ahli parlimen basah ni, bukan dia ni. Maka undang-undang bertukar, tak ada lah buku tu. Jadi siapa kata tak penting politik? Buku tu klik aku dia. Kalau tak ada ahli politik perah ni, sampai hari ni kita belajar ni manusia pada beruk. Kita pegang manusia daripada Nabi Adam. Nabi Adam Allah buat daripada tanah. Tapi buku sekolah kita asal begitu. Saya bisa ngaji. Saya bisa ngaji. Saya lah sah. Kalau periksa kena buat itu. Mana asalnya manusia daripada beruk. Apa sikit-sikit. Dia ngaji petang dan Nabi Adam hak mana satu.
Ini tempat lagi. Tu dah tuan-tuan. Hak ni yang salah mengaji bab alam ni semata-mata mengkodingkan alam. Ulama kita mengaji bab makhluk tapi untuk mengkodingkan Allah tak salah. Ni di mata sifat 20 tak ada zaman Nabi ni. Ambil di mana jiring jisi buat pening kepala orang. Ini katalah. Ada orang itu ustaz juga kata kita. Cakap kena gitu. Mu bidamung bukan semua mengerti. Tok guru tauhid dia bahagian dia. Kita pakak-pakak menguatkan mu buat hak ni. Koyak hak ni bahasa Nabi. Belum tentu mengerti bab tauhid. Hak bab tauhid dia bahagian tauhid. Hak bahagian tajwid. Tok guru ilmu tauhid kadang-kadang bukan nak gerti hukum tajwid semua. Gerti hukum 5 tu ya. Wajibal gunah, ma'al gunah, bila gunah. Maklam gunah masuk kali. Nampak lagi dia kena faham lah. Masing-masing kerja. Jangan duk tikar. Mu bukan bidang mu. Hak ni jahannam kita. Kita nak mengajar bahagian ni nak biar akidah pak. Umat dipaham oleh. Walau kita bahas makhluk tapi kita bukan mengkodingkan makhluk. Makhluk menjadi dalil akan adanya Allah. Itu maksud dia. Tu dia bahas ni kudrat kita pun dia bahas. Perbahasan sebab apa? Nak wayak kata semua tu kerja Tuhan belakang. Tu dia panggil teori Darwin, saya ingat lagi bro. Dia tengok. Duk tunggu di kampung gak duit seka tak nak jadi orang sudah tak bunyi. Nampak lagi kau jadi orang, kita ambil hak betina, buruk betina. Belum boleh 4 orang, 4 ekor, 5 ekor. Nampak lagi. Tubik betina ni siang. Pada saat ni kena buruk molek sikit kat dia. Tak tubik jadi buruk mati gitu ya. Kampung saya ada belah buruk pakai mati gitu ya. Tak jadi orang sampai sudah. Tapi diasak dalam pemikiran kita melalui pelajaran. Oleh kerana itulah Islam ni bab politik pun kena masuk campur. Kenapa? Nak menjaga akan akidah perlu ada kuasa. Tak ada kuasa tak ada ketapa tak semak. Nampak lagi? Kuasa. Kita nak pegang kuasa satu rumah tu. Kita tak ada kuasa siapa nak pergi kita? Pandai-pandai tak boleh. Mati laki dia pergi menikah ambil janda dia. Kita ada kuasa. Ada kuasa lah rumah tu. Tu laki. Macam tu lah kuasa dia panggil. Maka sebab tu kuasa ini penting bagi kita orang Islam. Jangan buat warung tak tahu semua tak boleh. Jangan rebut lah. Tapi korang cakap bodoh kan panggil. Okay. Boleh tak rebut. Kalau di atas tu sudah ada khalifah Islam. Tak payah rebut. Kita pergi demo lah. Demo buat. Zaman Sayyidina Ali duk lawan apa? Sayyidina Ali tu minta molek. Lawan jadi salah lah sebab demo orang terbaik sekali. Zaman Sayyidina Umar demo terbaik. Zaman Khalifah Muawiyah demo terbaik. Zaman Sultan Muhammad Fatih demo terbaik. Lawan tak boleh lah. Zaman lalu ni jaga umat Islam. Maka ketika tu tak boleh dah kaedah bertukar lah. Jangan nak pakai hak zaman dulu. Zaman dulu tak boleh lawan pemimpin sungguh lah. Tak boleh berusaha orang kata nak naik ganti tak boleh. Sebab apa? Layak dah Nabi sebut betul. Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyin. Nabi kata nampak lagi. Lawan dia tu tak boleh lah. Ada pun lepas pada kita ni sistem boleh naik, menolak, naik. Mau lebih baik kena cari lebih baik lagi. Macam tu saja. Ni pakai warung tak apalah semua pergi demo. Ambil demo habis. Tengok kalau faham lah habis. To be continue berhenti situ dulu. Kalau begitu perkataan kudrat bagi baru tidak terdahulu atasnya kerja itu doa F, maka tahqiq daripada ilmu membenarkan arak tak kekal dua masa itu 3 bangsa juga. Maka yang tahqiq Bismillahirrahmanirrahim. Faqihna fid din wa 'alimna at-ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.